Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung bacaan kitab Tamyiz Ghafilin kita, iaitu malam ini kita masuk bab yang ke-11, iaitu hak anak terhadap orang tua. Maksudnya di sini hak-hak anak ke atas orang tua, iaitu ayah. Hari itu kita bincang hak-hak ayah ke atas anak. Hak-hak ayah ke atas anak, orang tua kepada anak. Yang ini hak-hak anak ke atas orang tua, tanggungjawab bagi orang tua. Baik, Abu Al-Lais Al-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, min haqqil walidi 'alal walidi salasatu asya' an yuhassina ismahu idza walada wa yu'allimahul kitab idza qala wa yuzawwijahu idza adraka. Maksud hadis, hak anak yang harus dilaksanakan oleh orang tua 3. Yang pertama, an yuhsanal asma'u idza walada, iaitu memilih nama yang baik ketika lahir. Jadi bila lahir itu kena bubuh nama yang baik. Macam yang kita buat hari lah, ikut nama-nama Nabi, ikut nama-nama yang baik lah, maksudnya. Kemudian yang kedua dia kata, wa yu'allimuhul kitab idza qala, mengajarinya kitab Allah, mendidiknya pula agama Allah. Mengajar kitab Allah, iaitu Al-Quran. Maksud di sini Alkitab itu Al-Quran. Kemudian mendidik pada agama Allah Subhanahu wa taala. Daripada Al-Quran tu kita mendidik dari segi akidah, dari segi ibadat dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hak seorang anak ke atas ayah dia, orang tuanya, iaitu wa yuzawwijahu idza adraka, harus dikahwinkan jika telah dewasa. Bila sampai umurnya, maka kita kena kahwin dia. Yakni jangan sampai tergoda sehingga berlakunya kita katakan benda yang tak elok lah, ataupun dalam bahasa yang disebut di sini melakunya pelacuran, dia kata, iaitu berzina lah. Jangan tunggu sampai kepada peringkat yang macam itu, lebih-lebih lagi kanak-kanak ataupun anak yang perempuan lah. Jadi bila sampai masanya, kalau ada orang meminang, cepatkan, jangan tangguh-tangguh lagi. Itu yang begitu jugalah laki-laki, bila sampai masanya, maka bagilah dia berkahwin, dia beristeri. Kalau bagi isteri, bagi perempuan, bagi dia bersuami. Ini 3 disebut, salah satu asya, 3 perkara yang dilakukan yang kena dilakukan oleh seorang bapa kepada anaknya, bagi nama dengan nama yang baik. Nama yang baik ini dalam zaman Rasulullah SAW ada sahabat namanya tak baik, tak baik, nama tu tak baik, tapi Nabi cadangkan supaya tukar dengan nama yang baik. Sekurang-kurangnya bagi nama Sahlun, ada nama periwayat hadis Sahlun. Sahlun ni senang, makna senang, dalam bahasa Arab Sahlun ni makna senang. Jangan bagi nama dia susah, nama yang tak elok lah, kita katakan. Ada kadang-kadang kita bagi nama tak elok, kadang-kadang nama elok kita panggil tak elok, kan? Cucu kita lah, nama dia elok dipanggil busuk. Busuk dia panggil busuk, kan? Tak elok, kan?
Saya pernah dengar kan, seorang nenek, seorang atuk dia panggil busuk, dia panggil anak cucu dia busuk. Busuk, nama dia elok tapi dia panggil busuk kan. Itu pun tak elok juga kan, amalan itu kan. Macam kita hari ni ada nama, kadang-kadang nama tu cantik namanya kan. Saat nama dia panggil Ad je. Kalau kat Kedah lah dia panggil Ad je. Sama dia Saat kan, tapi dia panggil Ad saja kan. Tapi ini dari segi nama tu dah elok dah kan, cuma dari segi panggilan saja, tapi diperelokkan juga panggilan itu ya. Apatah lagi kalau nama tu elok dipanggil dengan nama yang tak baik, nama yang busuk contohnya. Dalam kisah ini berlakulah zaman Rasulullah berlaku, zaman para sahabat pun berlaku ya, zaman Sayyidina Umar berlaku. Seorang datang pada Sayyidina Umar, ni zaman Sayyidina Umar jadi khalifah ya. Dan seorang datang kepada Sayyidina Umar berkata, dia kata puteraku ini derhaka kepadaku, dia kata anak aku ni, dia kata derhaka kat aku. Dia mengadu kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada puteranya itu, katalah kepada puteranya, apa yang engkau tidak takut ni? Apakah engkau tidak takut dengan Allah? Sebab kan kita belajar bab menderhaka kepada kedua ibu bapa itu satu benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kepada peringkat Allah laknat kan kepada mereka yang orang kata menderhaka kepada kedua ibu bapa. Jadi Sayyidina Umar tanya, apakah engkau ni tidak takut kepada Allah? Engkau telah berbuat derhaka terhadap ayahmu, dia kata, terhadap orang tua, kamu tak takut ke kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ingatkan ya. Engkau tahu kewajipan anak untuk orang tua begini dan begitu. Engkau tahu dalam kewajipan kepada seorang anak ni kepada orang tua tu kamu tahu ya, dalam hal cerita birrul walidain, kena buat baik kepada kedua ibu bapa yang kita senaraikan hari itu. Ada 10 yang disenaraikan dalam kitab ini kan, bagi makan, bagi pakaian, bagi pertolongan dan sebagainya. Akhirnya kita mendoakan dia kan. Itu sepatutnya dia kata ya, kamu tahu cara untuk kewajipan tu kepada orang tua kamu itu begini dan begitu, kamu tahu. Lalu anak itu berkatanya, jadi budak itu tanya ya, putera itu tanya, bila Sayyidina Umar tanya dia pun tanya, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, dia kata, apakah anak itu tidak berhak terhadap ayah? Dia kata, apakah tidak ada hak anak ni ya, terhadap ayah? Begitulah maksudnya, tanggungjawab. Lebih kurangnya kita tanggungjawab ayah kepada anak ni tak ada ke begitu? Haknya tu tak ada ke? Kemudian jawab Sayyidina Umar, ada hak, ada haknya itu. Hak tanggungjawab seorang bapa kepada anak tu ada, iaitu yang pertama, memilih ibu yang bangsawan. Dalam hadis tadi itu disebut nama kan, ini memilih ibu yang bangsawan, jangan sampai tercela dengan ibunya. Jadi pilih ibu yang baik lah maksudnya. Kalau kita nak pilih, kita katakan isteri, pilih isteri yang baik ya, misalnya agama dulu ya, cantik ya, itulah sebagainya lah. Tapi agama tu didahulukan ya, dia kata memilih ibu yang bangsawan, jangan sampai tercela kerana ibunya itu. Jangan sampai bila pilih ibu yang tak baik, jadi akan melahirlah anak yang tak baik, yang menyebabkan berlakunya kecelaan, kecela nanti. Begitu. Kemudian dan yang kedua dia kata begitu. Kemudian maka berkata anak itu, demi Allah, dia kata. Kemudian yang ketiga ya. Kemudian yang ketiga dia kata harus memberi nama yang baik. Satu beri nama yang baik. Dia tiga ni beri nama yang baik yang ketiga. Kita sebut yang ketiga tu nama yang baik. Kemudian disebutkan lagi harus memberi nama yang baik. Kemudian dia kata harus juga mengajarinya kitab Allah, iaitu Al-Quran. Ngajak kita Allah, ya, mengenal Allah kan.
Maka berkata anak itu, anak tu pun kata kepada Sayyidina Umar, ya, kepada Amirul Mukminin, dia kata, demi Allah, dia kata, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, dia tak memilihkan ibuku, memilihkan untukku ibuku. Ya, dia tak pilih untuk ibuku tu yang macam yang disebutkan tadi itulah. Dia tak pilih macam itu. Habis dia pilih macam mana? Dia membeli budak wanita dengan harga 400 dirham. Dan itulah ibuku, dia kata. Kita faham kan? Dia beli wanita dengan harga 400 dirham. Kan? Kita faham lah, kan? Dia kata, jadi itulah ibu aku. Ibu dia tu orang yang menjualkan maruah, kan? Maruah dia, kan? Dengan harga 400 dirham. Dia kata, kan? Itulah ibu aku, dia kata. Itu yang pertama dia jawab kepada Sayyidina Umar. Kemudian yang kedua, dia kata, dia tidak memberi nama kepada aku dengan nama yang baik. Dia tak bagi nama mereka. Apa dia bagi nama? Dia namakan aku ni dengan kelawar jantan. Kelawar jantan. Kalau kita apa dia? Batman lah. Batman. Betul kan? Batman kelawar kan? Dia kata dia bagi nama aku dengan nama kelawar, Batman. Kan? Kata anak Sayyidina Umar, kata anak dia ni kan, ngadu dia. Bapak dia dengar ni apa yang anak dia cakap kepada Sayyidina Umar ni, mengadu kepada Sayyidina Umar ni. Mula-mula bapak dia mengadu dulu, kan? Kemudian dia tanya Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar jawab, kan? Lepas tu dia pula jawab. Kemudian dia kata yang ketiga, dia kata, saya tidak diajar kitab Allah walaupun satu ayat pun dia tak ajar. Kata budak ni, kan? Kata, maka Umar Al-Khattab satu ayat pun dia tak ajar, ya. Maka Umar pun menulislah kepada ayah dia. Umar pun tengok ayah dia yang mengadu tadi, ya, kepada ayahnya, dan berkata, kata kepada ayahnya ni, engkau telah derhaka kepada anakmu. Dia kata, tadi dia kata anak dia derhaka kepada dia, kan? Sekarang Sayyidina Umar kata, engkau derhaka kepada anakmu sebelum ia derhaka kepada kamu. Sebelum dia derhaka kepada kamu, kamu dah derhaka kepada dia, kan? Kata Sayyidina, pergilah engkau dari sini. Itu penutup hadis tu begitulah, ceritanya. Penutup cerita tu begitulah maksudnya. Pergilah engkau daripada sini. Jadi maknanya Sayyidina Umar ni tak gemarlah, tak sukalah, ya, kepada seorang bapa yang bersikap yang disebutkan tadi itu, kan? Jadi kalau Sayyidina Umar tu tak gemar, tak suka, maka Nabi pun lagi tak suka lah. Sebab Sayyidina Umar ni pendidikan daripada Nabi. Dia tu didikan daripada Nabi SAW. Dan Nabi pun pernah sebut dalam hadisnya, sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyin. Sunnah aku dan juga sunnah khulafa aku yang 4 itulah al-mahdiyin tu, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Jadi sunnah-sunnah mereka itu maknanya yang mereka lakukan itu, ya, maksudnya itulah yang menjadi kegemaran Nabi SAW, yang Nabi didik mereka itu. Jadi Sayyidina Umar ni banyak kisah dia. Kisah sembahyang tarawih pun ada, kan? Sembahyang tarawih Nabi tak buat seperti mana yang kita buat berjemaah, kan? Tapi Sayyidina Umar dia buat berjemaah. Jadi kita ikutlah. Jadi maka seperti Nabi kata, sunnati wa sunnatil khulafaul mahdiyin. Ini cerita ni yang berkaitan dengan anak. Jadi bukan anak derhaka saja, maksudnya bapa derhaka pun ada di sini. Maka dalam hal ini ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita, mungkin selalu kita dengar, kan? Iaitu dia kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu. Khusus kepada siapa? Kepada bapa. Jagalah diri kamu dan anak-anak kamu, isteri kamu daripada api neraka. Ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga. Ini dikaitkan dengan ayat itulah. Jadi kalau dikaitkan ayat itu, itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Jadi berdasarkan kepada perintah itu diterjemahkan dalam cerita, hadis kehidupan manusia di zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Okey, faham kita, ya? Jadi berkaitan dengan ini, maka ada tanggungjawab bapa kepada anak. Ya, dulu kita ada tanggungjawab anak kepada bapa, ya. Ini ada tanggungjawab anak
kepada tanggungjawab bapa kepada anak, kan. Dalam Al-Quran disebut qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian dia realisasikan, maksudnya diterjemahkan dalam kehidupan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman para sahabat tadi dengan kisah-kisah ini. Maka ya, kisah-kisah ini menjelaskan kepada kita bahawa sikap yang seperti ini maksudnya juga dikatakan sikap yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ya, tidak memberi didikan kepada anak yang menyebabkan anak itu ya, kita katakan dia derhaka kepada kita. Okey, Abu Al-Lais As-Samarqandi berkata, saya telah mendengar ayahku, ayah dia bercerita dari Abu Hafsah Al-Yaskandi ya. Abu Hafsah ni bapa dia ceritakan kepada dia ya, daripada Abu Hafsah Al-Yaskandi, seorang ulama di Samarkandi ya, seorang ulama di tempat dia, ketika didatangi oleh seorang yang mengeluh. Dia datang, seorang datang jumpa ulama itu, kemudian Abu Hafsah Al-Yaskandi ni kemudian dia mengeluh kerana dipukul oleh anaknya hingga sakit. Dia mengeluhlah kerana dia dipukul oleh anak dia. Dia mengadu kepada Abu Hafsah Al-Yaskandi ini, seorang ulama. Kemudian dia mengadu bahawa anak dia ni pukul dia sampai menyebabkan dia sakit. Abu Hafsah berkata, Abu Hafsah kata kepada dia, subhanallah, apakah ada anak memukul ayahnya? Atau peranjatlah Abu Hafsah ni kan, adakah anak ni pukul bapa, kan? Kita kan, kalau abang pukul adik, adik pukul abang, biasalah, ni anak kan, gitu kan, ada ke? Kalau kita tengok hari ni ada ya, kisah-kisah hari ni ada lah kan. Kalau kita jumpa hari ni ada lah, bukan setakat pukul, bunuh pun ada kan. Bukan setakat pukul, bunuh pun ada. Mak dibunuh kan, bapa pun dibunuh kan. Baru ni viral apa dia kisah baru ni ya, dia ambil kursi roda apa ya, kursi roda mak dia kan. Kursi roda tak tahu tu bukan Islam, bukan kita orang kita lah, tapi walaupun itu kursi roda yang mak dia punya dijual kan. Begitu kan. Itu ini berlaku lah hari ini kepada kita kan. Saya baca dalam satu viral WhatsApp kan, cerita itu. Kemudian Abu Hafsah kata kepada dia, subhanallah, dia kata, adakah manusia anak ni yang macam ini kan? Jawab orang tu, benar. Dia kata betul, kata dia. Yang mengadu tadi dia kata betul, dia kata anak dia buat macam tu. Dia, macam Abu Hafsah ni dia tak yakin, tak percaya lah. Betul, benar, dia kata. Saya dipukul hingga sakit. Hingga saya sendiri sakit dipukul kan. Kemudian ditanya, apakah engkau telah mendidik anakmu dengan ilmu dan adab sopan? Engkau didik dah dia dengan akhlak, ilmu, adab sopan tu. Engkau didik tak dia ni dengan adab ini kan? Jadi kalau kita baca dalam bab hak orang tua tadi, bab kita nak kaitkan dengan pukul sakit ini, maksudnya sakit menyentuh perasaan pun dia sakit juga kan. Kita nak jaga hati orang tua kita, kalau menyentuh perasaan dia pun sakit juga. Jadi penilaian sakit ni sangat kritikal lah, sangat dalam kan maksudnya kan di sini. Tapi di sini biasalah disebut sakit, dia kata. Jadi ajar tak dia dengan ilmu kita katakan ilmu yang berkaitan dengan adab ya, adab kepada dia. Kamu ajar tak dia dengan ilmu yang berkaitan dengan adab? Tadi dia ajar kata berajar ada dengan kitab kan. Ini kan adab yang kitab. Jadi sebab dalam kitab tu ada yang berkaitan dengan adab ya, adab seorang ya, anak kepada seorang orang tua gitu kan. Macam dalam tajuk yang lepas kita bincangkan kan. Ada ajar dia tak dalam hal ini kan? Dia jawab tak ada lah. Dia kata dia tak ada, dia tak ajar benda tu. Apakah sudah engkau ajari Al-Quran? Lagilah dia tanya, engkau dah ajar Quran ke belum kan? Dia kata tak juga. Jadi dia kata, lalu apakah pekerjaan anak kamu tu? Jadi kamu tak ajar dia tu, kamu apa yang anak kamu buat kerja ni? Apa pekerjaan dia?
Dia kata anak dia tu kerja sebagai seorang petani, cucuk tanam, seorang petani. Jadi Abi Hafsah berkata kepada dia, Abi Hafsah kata, engkau tahu mengapakah dia memukul engkau? Jadi sekarang ni engkau tahulah mengapa dia pukul engkau, sebab kamu tak ajar dia dengan adabnya, dengan kita katakan dengan Al-Quran yang dituntut oleh Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sekarang ni kamu tahu tak apa sebab dia pukul kamu? Jawab dia pun, dia kata tak tahu. Dia kata. Jadi Abu Hafsah ni nak bagi dia faham lah, sebab itulah dia pukul kamu, sebab kamu tak diajar dia dengan Al-Quran, tak diajar dengan ilmu adab kepada dia. Sebab itu dalam ilmu adab ni orang-orang sufi, ya, dia sangat tekankan ilmu adab ni, ilmu peraturan ni, ya, adab. Misalnya kita nak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak semayang, nak beradab, ya, nak menghadap kiblat, ya, kemudian bila kita semayang tu bagaimana nak pakaiannya, nak bersihnya, nak sucinya, itu adab, kan? Bukan persoalan sah semayang tu, tapi persoalan adab itu. Nak tengok orang kata baiknya manusia itu, sebab manusia yang baik ni ialah manusia beradab. Kata Nabi SAW, Nabi kata, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu dia. Jadi akhlak itulah yang menentukan hebatnya manusia itu. Lebih-lebih akhlak manusia itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita akhlak kita dengan manusia ni lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kadang-kadang nak semayang pakai baju campur-nyamping je, kan? Tapi bila nak pergi menghadap manusia, menghadap agung, butang satu tak ada pun dihalau balik. Kan? Saya pergi nak terima watikah imam dulu, kan? Dia dah bagi tahu dah kena pakai songkok hitam, baju Melayu hitam, butang kena ada, kan? Lepas tu kasut warna hitam, sampingnya warna hitam juga, tapi bolehlah benang emas ataupun benang perak, kan, kata gitu. Ada orang yang datang tu, kan, tak ikut spek tu, kan, dia ingat tak apa, boleh, kan. Ada tak ada butang pun dia berbuh, tahulah butang tak ada, kan. Ada lagi, kan. Pergi beli dulu, kan. Pergi beli kat kedai butang dulu, kat Kelang tu pergi beli dulu, kan. Kemudian ada juga yang pakai samping yang bukan hitam, berbenang emas atau berbenang perak, kan. Dia ada batik-batik warna merah sikit, hijau sikit, kan, campur, tapi dia banyak ada hitam lah, kan. Tak boleh ditahan oleh, tak boleh masuk, kan. Tak boleh masuk dalam istana tu nak ambil. Balik, berapa ramai, bukan seorang dua, ramai balik, kan. Kadang-kadang kita ni imam-imam yang datang tu, kita tengok kawan-kawan kita buat tu, kita rasa malu tau. Macam dia tak tahulah peraturan itu, kan. Itu dengan manusia, kan, kan, dengan manusia macam dia tak tahu peraturan itu, kita pun rasa malulah. Dia tak kisah, tak dia masuk tak apa, balik lah, kata dia. Dia senang aja, dia simple fikirannya, kan. Tapi kita tengok tu kita rasa malulah sungguh, kan, keadaan ini, ya. Sikap itu kadang-kadang. Ini akhlak. Saya masa jadi guru, masa jadi penyelia pendidikan Islam negeri Selangor dulu, kita diperintah supaya mengajak ustaz-ustaz ni kursus, kan, buat kursus. Kursus lah. Dan kursus ketika itu hebat, pergi ke hotel. Kan. Lepas itu tak boleh dah. Lepas itu kena pergi sekolah aja. Kursus kat hotel. Dan tempatnya kadang-kadang Langkawi lah, kadang-kadang Sabah lah, kan. Pergi. Masa itu mewah, kan. Mewah betul. Pergi. Bawa lah ustaz kita ni pergi. Duduk kat hotel. Kita beritahu nak turun makan, bagi peraturan tu, kan, peraturan 1, 2, 3, kan, peraturan ni pakaiannya begini, kat bilik kuliah macam ni, kat bilik ceramah macam ni, kita dah bagi tahu semua lah, kan. Bagi taklimat tu. Baru je lepas bagi taklimat, ini nak minum petang ni, kan, minum petang. Pergi minum petang. Dia pakai selipar dengan kabel lekat je turun. Astagfirullahaladzim, kata, kan. Anak kata apa, kan. Nak kata nanti kita pun nak marah tak, kau siapa, kan, dia kata, kan, kita, kan, sampai begitu sekali, kan.
Maknanya keadaan dia lah begitu. Pakai selipar dengan kain pelekat saja pergi. Ya. Kena ada yang masuk bilik kuliah pun serupa jugalah. Masuk bilik ceramah kan, ni nak pengarah nak datang nak bagi apa kata speech kan. Apa yang pengarah datang tu. Tak ada, dia pakai biasa seorang ustaz lah. Pakai begitu. Tak boleh nak atur kan. Jadi kadang-kadang kita rasa malu kan. Rasa malu keadaan itu berlaku kan. Jadi ini berlaku kepada kita. Adab. Dia kata. Jadi kata bapa ini dia kata Abu Hafsah ni kepada bapa dia kan. Jadi tentu kau tahu jawapan dia. Jadi jawab dia tak tahu, dia kata. Tak tahu sebab. Jadi Abu Huzaifah kata kepada dia, mungkin ketika ia sedang di atas himar, ya, atas himar ni, atas binatang himar lah, menuju ke sawah ladang, mungkin dia bagi simple lah, dia bagi misalan, dia pergi ke sawah ladang apa semua ni, ya, dia menyanyi dan bersiul-siul. Biasalah dia tak ada adab. Kalau kita kata adab ni, kita nak bersiul pun kita takut. Kita dulu kalau bersiul je, jangan kan, dengar dia siul tak boleh kan. Tu adab dengan orang tua, bersiul tak boleh. Kalau anak darat siul lagi lah kan, nyanyi pun tak boleh kan. Begitu kan. Tapi dia kata dia ni bersiul-siul, sedang di kanan kirinya ada kerbau dan lembu, ternak ternakannya di belakangnya, ya, ada anjing dan sebagainya yang ni. Jadi itu suasana dia, ya, suasana yang ada kepada dia kan. Jadi engkau tak ajar dia dengan adab tadi kan. Dia kehidupan dia begitulah. Kehidupan dia begitu. Tiba-tiba engkau menegur padanya. Tiba-tiba engkau pergi tegur dia kan. Kau tegur kepada dia, supaya misalnya ikutlah seperti mana yang kamu nak adabnya. Jadi kerana ia mengira engkau tu lembu, engkau tu lebih kurang macam kawan-kawan dia kat situ je kan. Dia rasa begitu. Tak terasa macam kawan di situ je dia. Jadi sedang dia kata lembu sedang menunggu, maka dia pukul macam dia pukul lembu lah. tak ada sensitivity, tak ada pada dia. Itu macam dia pukul lembu lah, pukul macam binatang ternakan dia pukul lah, tak ada masalah kan. Tapi kata Abu Hafsah ni kepada dia, untung jugalah engkau dipukul, ya. Dia kata alhamdulillah engkau dipukul saja, taklah kamu dipukul kepala, ya, maksudnya dihina lah maksudnya. Taklah sampai peringkat yang macam itu, hanya setakat dipukul saja kan begitu. Jadi ini antara yang disebut oleh Abu Layth As-Samarqandi, cerita tentang adab yang perlu diajar, ya. Sebab kalau ikut adab ni, Imam Ahmad ya, seorang Imam Ahmad, dia ni sampai dia nak berlunjur kepada rumah tuan guru dia pun dia tak nak. Kau duduk ni, rumah tuan guru kita, rumah tuan guru kita kat situ, dia duduk, dia nak berlunjur kaki ke situ pun dia tak buat. Tanda dia hormat, maksudnya tanda akhlak tu sangat tinggi. Dia tak hormat. Begitu sekali. Itu Imam Ahmad, cerita Imam Ahmad dengan tuan gurunya, ya. Itu adab, ya. Maka sebab itu dalam bab pengajian yang lebih tinggi yang berkaitan dengan ta'abud dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, adab tu sangat dititik beratkan, ya. Nak berzikir, nak apa semua, dia ada adab, susunan adabnya. Dan orang yang beradab ini biasanya orang yang bertamadun. Kita zaman moden hari ini begitulah, ya. Orang yang beradab ni orang yang bertamadun, orang yang ada pendidikan, orang yang ada, ya. Tapi terbalik juga, kadang-kadang orang ada pendidikan pun kadang-kadang tak beradab juga. Tapi beradab tu diutamakan, menilai diri seseorang manusia itu, ya, kepada manusia lain juga. Allah Subhanahu Wa Taala adab itu, ya. Kalau kita katakan ilmu tinggi pun, tapi tanpa adab, ya, kita katakan menyebabkan orang tak hormat, orang tak respect kepada kita juga, kan. Tapi adab tu diutamakan, kan. Okey, itu sebut cerita daripada Abu Hafsah berkaitan dengan aduan dan tanggungjawab seorang bapa kepada anak, kan. Okey, seterusnya bila begitu keadaannya, Sabit Al-Bunani berkata, seorang ulama lain pula berkata, Sabit Al-Bunani, ada seorang memukul ayahnya di suatu tempat. Dipukul ayahnya ni,
Ni akibat tak beradab tadilah kita katakan, derhaka kita kan. Dan ketika anaknya itu ditegur orang, ya, jadi orang tegur dia, mengapakah sedemikian itu pukul ayah? Dia kata, biarlah ia berlaku. Dia kata, kerana saya dulu, anak tu kata biarlah. Kerana saya dulu, dia kata, dia cerita, kerana saya dulu telah dipukul oleh ayahku di tempat ni juga. Di tempat ni juga, tempat yang sama, ayah dia pukul dia kata. Maka kini aku membalas ada, ya? Aku membalas anakku memukul ayahku, dia kata, kan? Di tempat ini, semoga, dia kata, ini menjadi tebusan itu dan ia tidak dapat disalahkan. Dia kata. Jadi cerita ni cerita ulang balik lah, ya? Kalau dia buat kepada anak dia, besok anak dia buat kepada dia. Dia sebagai tebusan. Nah, kalau kita buat kepada anak kita, esok anak kita buat kepada kita. Dan ini berlakulah kepercayaan kita, kepercayaan kita orang Melayu pun begitu, kan? Kadang-kadang kita buat kepada orang tu, nanti orang tu akan buat balik kepada kita, gitu. Di dalam agama pun disebut begitu juga, maksudnya dari segi kifarah lah maksudnya, ya. Jadi kalau kita buat dia macam tu, maka besok anak kita akan buat kita macam tu juga. Dia pulang balik macam itu keadaannya sebagai kifah. Ini Sabit Al-Batuni berkata, kan. Kemudian ahli hikmah berkata, siapa derhaka terhadap kedua ayah ibunya, pada orang tuanya, maka tidak berasa kesenangan dari anaknya. Jadi ini dalam bab lepas kita baca. Jadi kalau dia ni, ya, dia derhaka kepada kedua orang tua dia, maka anak ni dia tak rasa tak tenang, ya. Dia rasa tak senang hidupnya. Sebab apa? Sebab dia tak dapat, kita katakan, restu ataupun redha, dia selalu tak, menyebabkan dia tak senang. Dan siapa tidak menyurat dalam urusan-urusannya, tidak tercapai hajatnya. Jadi siapa pun tak buat sesuatu dalam keadaan dia bermesyuarat, kita katakan, ya, berbincang dan sebagainya, kata ahli hikmah ni, dia kata dia tidak tercapai hajatnya, tak sampai, kena bincang, kena bermesyuarat. Dan siapa yang tidak mengalah kepada keluarganya, ya, isterinya, ni kepada isterinya, siapa yang tak mengalah kepada isterinya, maksudnya kadang-kadang kita ni guru sikit, kan. Dengan kita ketua, kan, suka hatilah aku nak buat apa pun, kan, walaupun benda itu betul dari segi pihak isterinya, kan, maka akan hilang kesenangan hidupnya, hilang nikmat dia, nikmat. Ini bagi orang berkahwin lah kita, kan. Maksudnya ini kata-kata hikmah lah maksudnya, ya. Jadi kita tak boleh, kita kena, maksudnya kena mengalah dalam hal-hal yang tertentu, yang menyebabkan mungkin mengalah itu kerana nak menjaga maslahah yang lain, ya, maslahah perdamaian, maslahah rukun damai kehidupan, ya, maksudnya begitulah maksudnya yang dikehendaki di sini. Ini kaitan kata-kata hikmah ni, kaitan daripada tanggungjawab seorang ayah kepada anak tadi. Jadi kepada isteri, maksudnya ada masanya kita kena mengalah atas masalah yang tertentu. Kalau tak buat begitu, mungkin kita akan hilang nikmat kehidupan bersama dengan isteri. Mungkin rasa tak seronok, mungkin rasa tak tenang, ya, mungkin rasa, kita katakan, persangka-persangka yang tak baik, kan, berlaku kepada kita. Jadi ini dia kata kena ambil tindakan yang macam ni. Kemudian Asy-Sya'bi meriwayatkan, dan hadis Nabi SAW menyebut, rahimallahu walida a'ana walidahu ala birrihi. Allah akan merahmati kepada ayah yang membantu anaknya. Allah akan merahmati kepada ayah yang bantu anaknya untuk berbakti taat kepadanya, untuk berbakti taat kepadanya, yakni tidak menyuruh sesuatu yang dikhawatirkan anak itu tidak dapat melaksanakannya.
Jadi kadang-kadang kita ni hajat tinggi supaya anak ni kita dapat buat sesuatu, kau mesti dapat 5A. Kan hajat kita kan itulah kan, semua orang macam tu mesti dapat 5A. Kan? Kau tak dapat 5A, adalah macam-macam lah kan, begitu. Jadi ini menyusahkan anak kan. Jadi dalam hal ini pun dia kata sebagai seorang bapa maksudnya tak boleh menyusahkan anak sampai macam tu ya. Jadi kalau Allah bagi rezeki kepada kita itu maksudnya bagi memudahkan dia, kita kena mudahkan dia lah ya? Kena mudahkan dia ya. Kenapa? Kerana dengan kemudahan yang kita bagi itu menyebab dia akan berbakti kepada kita. Kalau kita kan kenikmatan, kemudahan dia tak bagi kepada dia tadi itu, dia menyebabkan dia benci kita ya. Kemudian dalam cerita yang selepas tu berkenaan dengan tanggungjawab anak beri bapa tu, doa pun dia tak doa kan. Doa anak yang soleh tu kan, kalau dia dah benci tu maka dia tak akan berdoa. Jadi laluan ini maknanya disebut kat sini maksudnya kita kena bagi kemudahan ya, laluan yang mudah kepada anak kita supaya dengan kemudahan itu dia dapat berbakti kepada kita ya, berbakti kepada kita. Hari ini macam-macam lah. Ni Covid ni ada yang kena berhenti kerja apa dah kan, tengah kerja elok berhenti kerja, nak buat apa ni ya. Bapa adalah pencen sikit kan, walaupun kita katakan tak kerja, pencen sikit kan. Kalau kerja besar tu pencen besar sikit kan. Jadi tak ada pilihan lah, maka kita kena bantu lah kan dalam hal yang macam ni kan. Kalau tidak sukar dia, susah dia kan. Beli kereta baru kan, tiba-tiba kena Covid kan di sini kan, nak bayarnya Masya Allah, macam mana nak bayar kan. Jadi susah. Bila susah keadaan ini maka kita kena bantu dia dalam hal yang macam ini jadi kadang-kadang jangan sebab ada masalah-masalah yang menyebabkan kita tak bantu menjadi susah dia untuk nak berbakti kepada kita, nak buat baik kepada kita. Kadang-kadang kita ni berkira sangat kan, berkira sangat. Aku dah bagi tu, aku dah bagi ni, kita dah kira betul kita ni kan. Jadi kira itu menyebabkan kita tak baik dengan dia. Dia pun bapa aku ni kedekut, lebih kurang macam bakhil lah dia kata kan, begitu kan. Jadi dia tak senang hati lah, walaupun dia tak bergaduh dengan kita, tak senang hati kan. Jadi keadaan itu yang menyebabkan dia sukar nak taat kepada kita. Kadang-kadang kita kata buat ni dia buat tak kisah aja. Sebab ada benda yang dia tak puas, dia tak buat hati, tak puas. Ada benda yang tak selesai bagi dia. Jadi kita meringankan dia, kita memberi bantuan kepada dia. Kerana masa dah ni, dalam hal ini juga saya nak sebut sikit tentang kadang-kadang kita ni wasiat. Kita wasiat ni benda wajib kan. Kita ni dah tua, kita wasiat, bila ayah mati besok engkau kena buat ni kan. Jadi yang ini pun jadi masalah kepada kita kerana kita tak faham yang ini. Bila kita faham yang ini maka kita tak akan wasiat. Kita tak akan wasiat yang dia tak boleh buat. Ada ulama yang wasiat bila ayah mati, engkau ingat ayah kau baca bismillah, cukuplah. Paling mudah dia wasiat kan. Kalau bila ingat ayah engkau baca bismillah aja, dia kata. Sebab bismillah tu senang, tak payah nak buat apa, hanya sebut saja. Kalau bismillah pun kamu tak boleh buat, itu tak tahulah macam mana kan. Ayat wasiat kan. Jadi dalam hal ini kadang-kadang kita wasiat buat begini kan. Yang ni berat lah maksudnya. Maka sebab ni ilmu ni kita kena tahu sebagai seorang tua, sebagai seorang bapa, orang tua ya. Jadi jangan menyusahkan anak kita yang menyebabkan tak selesai dia untuk melaksanakan benda itu, yang menyebabkan dia nanti tak dapat melakukan benda yang wajib tadi. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi ya, hak-hak tanggungjawab seorang bapa kepada seorang anak. Jadi saya berhenti setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.